Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa ba'd. Dan demikian lagi setengah daripada orang yang memeliharakan sembahyang dan yang mendirikan baginya, ia mengekalkan dan menyungguhkan atas mengerjakan dia dengan berjamaah. Jadi nak tunjuk orang ni iqamatus salah, seorang yang mendirikan sembahyang ni bukan sembahyang seorang, dia mesti pergi sembahyang berjamaah. Kerana bahawasanya orang yang sembahyang berjamaah itu lebih atas seorang sembahyang seorang dirinya dengan 27 darjah. Seperti barang yang telah disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis kita baca dah. Nak ayat ni hak berat ni. Kita ulang balik sekali lagi. Maka orang yang memudahkan dengan laba, dengan keuntungan yang dibangsakan pada agama ini, lagi ukhrawi, padahal tiada payah pada menghasilkan dia dan tiada penat mencapaikan dia, maka adalah orang itu orang yang memudahkan agama. Kita nak tahu kita ni orang cakna ke agama ke tidak, orang yang ambil berat ke agama ke tidak, kita tengok kita ni payah jemaah kita. Dan orang yang tiada menghiraukan dia. Mana nak mencapai taraf maya jemaah 27 darjah ni, bukannya payah. Di masjid boleh. Tapi kalau tak pergi juga, kata tuan syekh kita, maka itu, orang atau segi maya jemaah itu, orang yang memudahkan agamanya. Dan orang yang tiada menghiraukan dia. Jadi, berat motivasi daripada Syekh Daud Tani rahimahullah ta'ala ni, orang tak segi maya jemaah ni, orang yang memudahkan agama dan orang yang tidak menghiraukan agama. Berat dalam pada ada dua tu. Kalau kita ni masih ada lagi cahaya iman dalam diri kita, kena dua butir ni rasa ngakak pergi juga dalam tu. Lakon sikit bawah tu, amalan ni, maka tiada diketahui. Itu dah. Maka tiada diketahui orang yang menuntut akan dunia, menanggung ia akan penat dan payah ia kerjakan yang berat, berjaga malam dan berpanas ia sehari, manakala hasillah baginya maksudnya suku sejempul daripada lobanya, nasdaya lupa ia daripada menanggungkan akan payah-payah dan dimudahkan segala yang payah-payah dan membilangkan barang yang tercapai daripada laba dunia yang fani, yang rusak ini. Yang fani itu akan tuannya amat besar. Maknanya ni ayat sini, orang yang menuntut pekerjaan dunia, kita kerja lah kaya. Nak makan, gina orang, nyaku, nebah, tebai balak. Berapa saja pergi kerja pejabat umpamanya. Susah sehari-hari kerja, melengingkan belakang. Sahabat-sahabat kita panas kepanasan, hujan kehujanan. Tak? Duduk juga buat kerja tengah-tengah panas. Kerana nak cari sedikit daripada hapuan dunia. Mana bila dia boleh daripada maksudnya tu suku sejepur daripada lobanya, lupalah dia daripada hak dia tangguh payah. Letih tak letih kerja pun, mari cukup minggu, cukup hujung bulan boleh gaji, terlupa habis hak kita serba payah. Jadi ni kalau dalam dunia kita boleh terlupa lagu tu. Kata dia, dan barang siapa tiada mengira-ngira akan pekerjaan ini bagi dirinya, bahawa adalah ia pada Allah dibilangkan daripada orang yang munafik. Orang yang tak ambil kira tentang sembahyang berjemaah ni, orang ni dianggap orang munafik. Lagu mana hadis dia? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata dia, man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman falyuhafiz ala haula'i salawat haitsu yunada bihinna. Abdullah bin Mas'ud kata, siapa dia suka nak bertemu dengan Allah Taala besok lepas dia mati, maksudnya dalam keadaan dia seorang muslim, maka adalah dia jaga semaya-semaya waktu yang 5 ini apabila diseru untuk melaksanakannya. Dia kata lagi,
Kalau kamu semaya di rumah kamu, sedangkan kamu dengar azan, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kami, kata Ibnu Mas'ud di zaman dia, kami boleh cek sorang-sorang orang yang tak pergi sembahyang jemaah ni, orang munafik ma'lum an-nifaq. Munafik yang sudah pasti kemunafikan dia. Memang orang munafik, orang yang tak pergi sembahyang jemaah. Ini kata siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Dalam kitab kita ni berayat juga. Dalam kitab Syekh Daud pun dia kata, barang siapa tiada mengira-ngirakan pekerjaan ini bagi dirinya, tak ambil kira pahalanya, tak ambil kira sembahyang jemaah, tak dengar orang azan, bahawa adalah ia pada Allah dibilangkan daripada orang yang munafik. Wal'iyazubillah. Orang yang tak cana dengan sembahyang jemaah ni, orang ni termasuk di kalangan munafik. Kalau tidak munafik agama pun dia panggil munafik dari segi perbuatan. Kita kena ingat bukan munafik dari segi i'tiqad lain, atau kafir terus. Dia akan bawa kepada an-nar, khalidun muqallad. Tapi ada munafik dalam perbuatan. Munafik dalam perbuatan ni banyak. Contohnya orang munafik, Nabi kata, siapa dia janji tak tunai. Ayatul munafiq salasa. Idza wa'ada akhlafa. Orang bila berjanji dia tak tunai. Bila dia bercakap dusta, bila diberi amanah dia khianati amanah. Ini tanda-tanda munafik. Mana bukan munafik dari segi i'tiqad, tapi munafik dari segi perbuatan. Demikian juga orang yang tak pergi sembahyang jemaah, dia panggil munafik dari segi perbuatan dia. Bahkan melainkan nyata ada padanya daripada uzur yang mengharuskan meninggalkan berjamaah pada maslahah pada agama. Jadi hak bolehnya tak pergi sembahyang jemaah ni kalau ada keuzuran yang dibenarkan syarak. Keuzuran yang dibenarkan syarak baru tak apa. Atau kemaslahatan kerana dunia ada juga. Umpamanya kalau kita pergi, kita duduk tunggu orang sakit. Kalau kita tunggu belakang orang sembahyang jemaah, orang sakitnya akan jadi mati, tak ada orang cara. Pada masa itu diberi keuzuran, boleh duduk. Adalah dia punya beberapa perkara yang dimaafkan, diuzurkan. Daripada dunianya. Kau yang mengatakan wajib ambil akan seorang kau ada meninggal. Ada kau yang mengatakan wajib ambil akan seorang sembahyang bersama-samanya pada rumahnya supaya sejahtera daripada dosanya. Kau yang mengatakan wajib. Atau lepas makruh supaya mencapai dengan pahala berjamaah. Jadi dia kata kalau sekiranya orang ni berkeuzuran, nak pergi masjid tak boleh, maka mau panggil, molek kita panggil orang lain suruh mari rumah kita buat jemaah kita. Mana kita kata kita ni nak tinggal orang sakit tak boleh. Jadi jangan duduk seorang. Panggil juga orang lain lagi mari jaga sekali juga buat jemaah sekali. Nak menghidarkan daripada pendapat yang mengatakan sembahyang jemaah ini wajib. Dan hasillah jamaah itu imam dan satu makmum. Hasil berjamaah itu seorang imam, seorang makmum. Jikalau dengan anaknya atau isterinya atau gunditnya atau khadamnya. Mana hasil imam dengan makmum ni? Dengan anak dia pun boleh, dengan isteri dia boleh, dengan gundit ni mana hamba dia lah. Ataupun khadamnya hamba laki-laki. Boleh belakang, yang pentingnya nak jadi dua orang. Hak ni kelonggaran lepas pada ada orang semaya di masjid dah. Dan tiap-tiap banyak jamaah, banyak afdal. Dan banyak pahalanya. Mana tempat paling ramai jemaah, kita pergi semaya situ. Pasal, bila semakin ramai jemaah, semakin banyak pahala dia. Sekarang ni kita cari mana masjid yang paling ramai. Orang ramai situ kita pergi. Lagi ramai orang, lagi banyak pahala dia. Kerana diberi pahala dengan sebilang-bilang orang yang bersama-sama ia sembahyang dengan dia. Mana ramai mana orang. Dan bertambah labanya, bertambah keuntungannya, suci sembahyangnya, istimewa jika adalah imam itu orang yang saleh dan ahlul khair dan salah.
Mana lebih-lebih lagi istimewanya kalau kita boleh kita cari tu email hak jauh-jauh. Tu email ni kita nampak warak, tidak melakukan dosa-dosa kecil, dosa besar yang kira lah tu. Kalau melakukan dosa besar, petai lagi tak lagi. Email fasik dia panggil. Imam ni pun dosa kecil pun kita nampak dia ni tidak orang panggil tidak sungguh sangat nak buat. Ada juga email hak jenis sungguh pun. Tak. Bila-bila email pun duk main sahaya ada juga. Macam-macam cerita. Kita tak ada duk cari sakit orang. Kita kira hak kita. Yang penting kita pilih. Imam mana kita nak pilih. Imam hak jauh, hak nampak salah. Nampak orang ni berilmu. Kita cari. Dan lagi disebut pada beberapa hadis bahawasanya tiap-tiap langkah yang dilangkahkan oleh hamba padanya berjalan menuntut berjamaah pahala yang amat besar. Dengar ni apa? Tiap langkah kita berjalan, mari daripada hujung sana sampai sini, mari daripada rumah kita sampai sini. Berjalan menuntut berjamaah pahala yang amat besar, boleh pahala amat besar. Iaitu disurat, ditulis 10 kebajikan dan dihapuskan 10 kejahatan. Dan menanti sembahyang. Kemudian daripada sembahyang itu setengah daripada mendatangkan dirinya kepada Allah. Umpama ia sembahyang maghrib. Kemudian ia duduk menanti sembahyang isya. Dan yang menanti bagi sembahyang dibilangkan dia pada Allah orang yang sembahyang. Ini jelas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, siapa dia pergi masjid. Bila sampai ke masjid, masuk dalam masjid, jangan duduk buat tangga. Masuk dalam masjid, semaya sunat. Lepas kita semaya sunat, kita tak buat dah. Buat apa tidak, apa tak, duduk copak situ. Orang sampai mana duduk dalam saf dah. Baca Quran, baca zikir. Nak tunggu, masuk waktu semaya. Nak tunggu semaya fardu yang dia mari tu. Orang ni kata Nabi intizarus salah. Dia ni walaupun dia duk cokor, duk nyandar delik, duk dia pun, dia ni telah ditulis pahala oleh Allah SWT sebagai orang duk semaya. Besar ke tak besar pahala? Mari duk cokor gini, mari awal. Jangan mari buat, mari awal tu mari nak beribadat kepada Allah. Masuk dalam masjid, semaya tahiyatul masjid. Duduk dalam masjid, tunggu azan. Orang ni boleh pahala semaya. Boleh pahala duduk semaya. Mari mana? Sekarang ni kita, lepas maghrib, kita tak keluar daripada masjid kerana nak tunggu semaya isya. Depan kita ada semaya isya satu lagi. Kita sekarang ni, walaupun duduk cokoh, orang sekarang ni, macam kita duduk kecek. Jemaah kita ni duduk cokoh, duduk dengar kita, duduk tengok kita dan sebagainya. Ataupun dengar saja, 2 pahala boleh. Orang panggil 2 adalah 1 kalau istilah orang lalu. Yang pertama, pahala menunggu semaya yang kedua. Nak tunggu semaya yang kedua ni kata Nabi SAW, orang ni telah diberi pahala semaya. Kita lah ni, malaikat ada tulis orang ni duduk semaya. Lepas tu pahala yang kedua, pahala ngaji pula ni. Bila kita belajar ni, dah boleh pahala pula belajar. Lain pula itu. 2 ilmu boleh. Satu masa. Malam yuhdis au yu'zi. Kata Nabi SAW. Syaratnya boleh pahala lagu ni sehingga dia selagi dia tidak berhadas. Kalau dia berhadas, maka putus sekejap, dia kena balik keluar daripada masjid, ambil wudu, masuk balik, duduk pula, sambung pula. Ataupun yu'zi, dia duduk menyakiti orang. Duduk dalam masjid, nak tunggu maya isya, tapi duduk ngopak orang umpamanya. Duduk mengkecek hab gapo-gapo dia tak ada faedah dalam masjid. Maka ini putuslah pahala dia yang ditulis sebagai semaya. Jangan duduk cari pasal. Kalau kita mari dah awal masjid, tak duduk buat. Masuk dalam saf. Atau duduk dekat-dekat dengan saf depan ni. Cari dia, jangan duduk dekat. Pasal tu, ulama-ulama kata, kaedah kita nak pergi masjid, jangan pergi dengan orang kenal. Pergi pak orang tak kenal. Kalau pergi orang kenal, jumpa guru, buka kelak lalu. Buka kelak ke tidak? Buka kelak buat. Tapi kalau kita pergi pak orang tak kenal, tak ada siapa nak kecek kita. Buang itu hari kita. Baca Quran, zikir, apa ni, istighfar. Barulah orang panggil tak ada kerja. Kalau sudah tak ada kerja. Ni kalau jumpa guru ni, tak boleh pergi. Kadang-kadang bila nak baca Quran, dia memang epic lagi. Orang epic lagi.
Dan orang yang duduk. Dengar ni. Hak saat ni, orang sudah mayat, dia duduk dalam masjid. Tak keluar daripada masjid. Dia boleh pahala menunggu semayat. Dan orang yang duduk pada tempat sembahyangnya. Orang yang duduk pada tempat sembahyang sentiasa malaikat minta ampun baginya dan didoakan dia hingga berhadas atau berkata perkataan yang tiada takluk padanya kebajikan. Apa makna perkataan yang tiada takluk kebajikan? Mana dia bercakap satu perkataan yang tidak ada kebajikan dalam perkataan itu. Bicara masalah semasa umat yang kalau orang nak sesat. Atau bicara perkara-perkara yang baik. Macam mana nak mendamaikan di antara dua orang yang berkelahi umpamanya. Itu dia termasuk di dalam cakap yang kebajikan. Syarat dianya dua perkara. Boleh pahala lagu tadi duduk semaya seumur. Boleh pahala malaikat duduk doa kepada kita seumur boleh. Dengan syarat tidak berhadas. Atau berkata dengan perkataan yang tiada takluk padanya kebajikan. Kalau kecil orang ni, orang panggil tak jadi kerja. Putuslah dia panggil dari segi pahala yang tersebut. Besar dah pahala kita tu dah. Semua kita tak kena lagu. Molek dah. Ramai dah ahli Jumaat kita, alhamdulillah kita tengok. Memang mari awal masjid. Semuanya salah. Planning salah. Dia punya tentatif dia panggil tu tak kena. Dia kecek dulu, tidak pergi duduk beramah dulu. Jadi baiki sikit lah. Ada masalah. Peluang-peluang yang Allah Ta'ala buka kepada kita ni masa besar. Duduk di masjid ni, berapa jam lah kita duduk masjid? Cuba kita pilih. Di antara maghrib dengan isya, jam setengah ada. Ada lah kali tak? Mari, jam setengah. Malam maya subuh, sekali baca mak surat, setengah jam. Berapa dah? 2 jam. Maya zuhur, 15 minit. Asar, 15 minit. Berapa? 2 jam setengah. Tak ada ke satu hari, kita buat jadual dalam hidup aku 2 jam setengah, mak Allah. Dengan Tuhan. Tutup file dengan manusia. Tak boleh ke buat lagi. Sikit 2 jam setengah tu. Daripada 24 jam. Tidak ada ke satu masa 2 jam setengah kita khusus untuk kita, mak Allah dia panggil. Berkhulwat dengan Allah SWT saja. Kalau bila kita surah sikit. Tapi kalau duk mikir, aku pergi masjid sama dah, surah banyak dah. Tapi kalau banding 24 jam dengan 2 jam setengah, pasal tu ada seorang ulama, dia kira. Nanti tak ingat nak tengok kita. Dia kira kalau manusia ni umur dia 60 tahun, kira-kira hak dia beramal sungguhnya berapa tahun? Dah lebih kurang dalam 2 tahun yang dia beramal, 2 tahun setengah gitu. Beramal sungguh. Daripada 60 tahun tu. 58 tahun lagi tu, cara makan, minum, tidur. Tu je. Kau beramal sungguhnya, 2 tahun daripada 58 tahun. Banyak kerugian masa kita. Lalu ni kita kena mikir, nak tambah. Biar jadi, daripada 60 tu, biar jadi beramal 10 tahun. Boleh? Kena buat lah, kena buat. Kalau tak buat, tak jadi. Dan demikian lagi setengah daripada pekerjaan yang dicita-cita akan dia duduk ia pada saf awal. Allahu Akbar. Oh ni payah ni. Perjuangan kita nak betul sahawan, nak duduk sahawan memang lama payah. Dan memenuhkan dia dan meratakan dia kerana besar fadilatnya. Tuan Syekh kita kata setengah daripada pekerjaan yang dicita-citakan dia. Cita-cita oleh siapa? Muniyatul musalli. Cita-cita harapan orang semaya. Dia nak, apa dia nak? Hendaklah dia duduk dalam saf awal. Saf awal. Tak apa kalau kita pendek belum saf awal kita. Sebab tak dan tak ni mana juga. Tak. Memenuhkan saf. Tak kira lah saf awal ke saf yang kedua penuh duduk depan. Jangan ada buat orang lain. Penuh duduk. Dan meratakan dia. Menyamakan saf. Kerana besar fadilatnya. Besar sangat fadilat kita dalam masalah meratakan saf. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu fin nida." Kalau manusia ni tahu kelebihan an-nida. Apa benda nida? Azan. Kelebihan kita azan. Kelebihan apa?
Tak apalah suara tak sedap sikit, nak lah ke mana, gila-gila lah. Nak cari tu kayak lagu sama apa payah juga. Nah. Yang pentingnya cukup makrak dia. Jadi dah. Baik. Nabi kata, "Lau ya'lamun nas finda." Kalau manusia ni tahu kelebihan jadi tukar azan, dia akan berbuat. Pakai nombor belakang. Mana kita pakai azan? Latihan nombor. Wasafil awal. Dia tahu pula kelebihan duduk di saf yang pertama. Thumma lam yajidu, kemudian mereka tidak akan tak dapat nak duduk sahawal illa an yastahimu alaihi lastaham. Kecuali dengan mengundi, mereka akan mengundi nak duduk depan. Kalau dia tahu, tapi kalau tak tahu, betul tak? Suruh naik. Tolong orang lain suruh naik, dia pegang duduk belakang. Tak ada kerja-kerja. Oh tu dia mau kata panas depan, insya-Allah kita buat ekon depan. Kata naik juga tu, kata buat tuah salah tu. Tuah dunia pun hilang, tuah akhirat suruh Tuhan. Walau ya'lamun. Apa ni? Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, mereka ini akan mengundi nak duduk di sahawal dengan mengundi nak azan. Hadis yang kedua daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Nabi kita tengok ada sahabat-sahabat sok mari depan mayat, duduk belakang. Faqala lahum, Nabi kita royak kepada sahabat dia, taqaddamu, mari depan. Ini sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas sebelum dia akad takbir jadi imam, memang dia paling tengok sahabat-sahabat dia suruh betul saf dulu. Suruh betul saf. Nabi kata la tusawwun nasufakum. Janganlah kamu betul saf kamu ni. Kalau tak betul juga saf, Allah Ta'ala akan buat turun satu hukum dia, hati-hati kamu tidak akan bersatu. Kalau kita tengok dengan saf maya dulu ni, mana-mana tempat atas dunia ni pun, kalau tengok manusia Islam tidak bersatu sekarang ni, memang kena betul-betul dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi guna perkataan la tusawun. La lagi dia guna. La depan. Tusawunna. Lagi dia ada nun. Semua tu huruf dipanggil dalam kaedah bahasa dia panggil huruf taukid. Hendaklah kamu semua membetulkan saf. Itu maksud dia. Bukan cakap betulkan sahaja. Hendaklah. Arahan, permintaan, takkid. Hendaklah kamu membetulkan saf. Kalau tak betul juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yukhalifannallahu baina qulubi. Kalau betul juga Allah Taala akan tidak satukan hati kamu. Pelik ke tak pelik yang berlaku sekarang ni? Apa tak tahu. Tak sih kalau dia cakap itu tak situlah. Soft tak sih. Maya seorang belakang, maya seorang belakang. Duduk dekat dia, hujud dia lah. Tak kira. Yang penting nak pergi depan, nak pergi soft. Tiap langkah yang kita jalan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada habuai, ada ganjaran, ada pahala dia. Habis dalam motivasi kita ni, kalau dengan dakwah, dengan kempen hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri royak dengan pahalanya ni banyak, kita masih lagi tak boleh terima. Nak kempen ke apa lagi? Bui misih lah kali ni. Orang hidup depan ni pun jimat bui siar tu. Derah mari kata. Berebut hal, lepas tu lah tahamu semua kata. Akan mengundi lah masa tu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqaddamu, mari depan. La yazalu qaumun yata'akhkharun. Tengok. Nabi kata, dia dengar boleh. Nabi kata sentiasalah kaum itu duduk di belakang, duduk belakang atau duduk depan dalam mayat. Hatta yuakhirahumullah. Sehingga Allah Taala akan duduk tok dia belakang dalam syurga. Masuk syurga juga duduk belakang, bukan duduk depan. Kalau masuk syurga pun akhirahumullah, saya tok belakang, saya duduk depan. Pasal atas dunia dia tak duduk depan dalam tok. Bila nak beradak dengan Allah SWT, dia malu. Saya kata dah malu atas dunia dia, akhirat malu juga lagi duduk jauh pada aku. Berat ke tak berat? Pasal itulah kita, bila sebut dalam masalah saf, mesti kita kena ingat, kita kena, maka yang terlebih muakkad, yang dituntut itu, baiki kita ulama tu dia salah tulis, yang dituntut itu, tulis, yang dituntut itu.
Bagi bo jadi tak yang dituntut. Dia tak lama ni. Maka yang terlebih muakkad. Yang muakkad ni terlebih kuat sangat untuk semaya. Yang dituntut itu berjamaah pada semaya Jumaat. Semaya Jumaat ni bukan sekadar muakkad ni, wajib semaya Jumaat. Kerana semaya Jumaat ni wajib aini. Wajib. Mana wajib aini? Wajib atas setiap orang lelaki. Orang perempuan tak apa. Diberi kelonggaran kepada dia. Kemudian berjamaah pada semaya subuh. Dari segi ranking, tertib semaya jemaah yang kuat, yang muakkadnya yang pertama semaya jemaah. Kalau semaya jemaah ni bukan sekadar muakkad, wajib lah. Fardu ain. Yang kedua, semaya jemaah pada semaya subuh. Semaya jemaah adalah semaya subuh. Setara mana semaya subuh ni? Semaya subuh ni kata Nabi SAW, siapa dia semaya jemaah, semaya subuh. Semaya jemaah subuh, fajar. Kana fi hirzillah wa ri'ayat. Orang ni duduk di bawah penjagaan Allah dan pemeliharaan Allah SWT pada hari itu. Tak boleh kita nak. Kalau kita tidak masuk di bawah pemeliharaan Allah. Kalau duduk kira, kau orang cek nama, tak cek nama. Yang pentingnya aku nak pergi maya subuh berjamaah. Kerana yang kata Nabi SAW, kana fi hifzillah wa ri'ayat. Orang maya subuh berjamaah ni duduk di bawah riayah Allah SWT. Dan pada Isya, maya Isya payah juga. Pasal apa dia tertib dua ni mari? Kerana dalam hadis Nabi SAW, maya yang paling berat bagi orang munafik, iaitulah maya subuh dengan maya Isya. Zaman dulu. Lo ni berat belakang. Kau tahu belakang? Tak pergi belakang tu. Subuh tak pergi, zuhur budak juga berat belakang bagi. Tapi zaman dulu, berat bagi dia nak maya subuh dengan maya Isya. Pasal apa? Sebab subuh gelap, Isya gelap. Kalau tak pergi pun, mungkin lapu dulu. Bukan spotlight for kita lah. Lapu gelap. Kalau tak pergi pun, orang tak cecah, dia tadi ada pada balasah. Baik dia main tidur rumah. Itu sifat munafik. Munafik dia pergi balasah ni bukan nak pergi beribadat kepada Allah. Pergi balasah, nak suruh orang gelih. Mari dia. Itu je. Orang panggil kita tunjuk muka. Istilah lah ni tak. Nak kita tunjuk muka ke anak jemaah. Kau orang kapur. Ketua email. Takut payah nak jemput di rumah. Bukan pergi kerana nak ibadat kepada Allah SWT. Jadi setiap apa ni susunan ni memang ada hadis Nabi SAW. Nabi kata siapa dia semaya Isya berjamaah. Kemudian dia semaya subuh berjamaah. Orang ni ditulis pahala qiyamul lail. Boleh pahala qiyamul lail. Besar ke tak besar pahala? Semaya subuh jemaah. Semaya Isya jemaah dulu, klik tidur, bangun pergi semaya subuh pula jemaah sekarang. Orang ni boleh pahala qiyamul lail. Kemudian semaya asar. Semaya asar payah juga. Kemudian zuhur, kemudian maghrib. Yang pentingnya semaya jemaah ni penting belakang. Molek belakang dia ada cumanya kelebih atas bawah sikit lah. Orang panggil first class, second class gitu ya. Tapi semua tu penting belakang. Maka apabila kita ketahui daripada kejahatan orang yang meninggalkan sembahyang berjamaah, kita dengar dah. Kejahatan orang yang meninggalkan sembahyang jemaah ni berapa dia? Yang paling berat sekali munafik. Sifat munafik. Wal'iyazubillah. Daripada janjian yang amat sangat. Istimewa pula orang yang meninggalkan sembahyang Jumaat. Orang yang meninggalkan sembahyang Jumaat ni disuruh perang dan dibakar rumahnya dan sebagainya. Pernah Nabi SAW bercerita nak pergi bakar rumah orang tak sembahyang Jumaat. Jadi Nabi kita SAW pernah bercerita nak pergi bakar rumah orang tak sembahyang berjamaah. Maka yang terlebih keji dan jahat. Berat bahasa dia. Yang terlebih keji dan jahat lagi, orang yang meninggalkan salatul Jum'ah. Orang tak pergi sembahyang Jumaat. Kalau pergi pun, dia duduk main ikut belakang. Duduk pusing ke masjid. Maya tak. Kerana ia, sembahyang Jumaat itu setengah daripada fardu ain dengan muwafaqat jumhur ulama. Mana semua ijma' ulama dah fardu ain. Haram dan dosa orang yang meninggalkan dia, hari ada dosa lagi orang yang meninggalkan Jumaat. Kerana sabda Nabi SAW, man taraka thalatha jum'ain min ghairi uzrin, taba Allahu ala qalbihi.
Hadis ini hadis diriwayat oleh Imam Ahmad dan Ahlus Sunan. Sanad dia sahih. Maksud dianya, barang siapa meninggalkan 3 kali Jumaat, mayat 3 kali Jumaat, tak pergi Jumaat, daripada ketiadaan diuzurkan dia, tak ada keuzuran, nasaya dimetri Allah Ta'ala atas hatinya. Metri lagu nak pula. Dicop atas hati dia, Tuhan tuduh hati dia untuk nak menerima kebaikan. Orang tak pergi mayat Jumaat. Dan ditanya orang akan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, daripada seorang laki-laki berdiri malam. Orang ni maya malam. Dan puasa siang hari. Dan tetapi tiada hadir akan Jumaat dan jamaah. Orang ni puasa. Orang laki-laki ni, ingat jangan tengok orang perempuan. Tak pergi sembahyang Jumaat, dia tak pergi sembahyang Jumaat. Puasa. Malam apa sembahyang tahajud. Jumaat ke Jumaat tak pergi. Supaya ada ni seminggu ni tubik dalam surat khabar. Haram sembahyang Jumaat. Ada orang tengok. Ajaran sesat banyaklah ajaran sesat kapuk di negeri kita ni. Banyak dah Nabi kita sini. Sekali nyari ngai. Dia kata ajaran dia ni di Kuala Lumpur. Tak boleh pergi sembahyang Jumaat ni haram. Kena sembahyang senyap-senyap gitu. Ada juga lagi tu. Jadi orang kita tanya Ibn Abbas, orang ni berdiri malam, puasa siang hari, tetapi tidak hadir sembahyang Jumaat dan sembahyang jamaat. Sembahyang Jumaat pagi. Maka jawab Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia orang tersebut walaupun sembahyang malam, puasa tengah hari di dalam neraka. Ahli neraka juga dia sebab dia tak sembahyang. Kata-kata Ibn Abbas ni radhiyallahu taala anhuma wa arda, diriwayat oleh Al-Imam At-Tirmizi, diriwayat oleh Imam At-Tirmizi. Tulis riwayat At-Tirmizi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka al-jum'ata thalathan min ghairi 'udhrin faqad nabadha al-Islam wara'a dhahrihi." Maksudnya barang siapa meninggalkan sembahyang Jumaat 3 kali daripada ketiadaan uzur, maka sahnya telah melontarkan Islam di belakangnya. Dia tahu Islam belakang dia. Jelaslah kepada kita bahawasanya siapa dia tak sembahyang Jumaat ni 3 kali, orang ni lepas dah Islam. Tahu dah Islam. Bila tahu Islam, gapo ni lagi jadi dia? Tak ada gapo dah lah. Ketahui olehmu, kita akan masuk kepada bab kelebihan hari Jumaat pula insya-Allah taala. Subhanakallah.